Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok bab 1, teori pengurusan dalam subjek pengurusan dan pembangunan Islam. So, subjek pengurusan pembangunan Islam ni kita akan banyak tengok tentang teori kan, apa konsep-konsep dalam pengurusan, lepas tu apa teori pengurusan Islam dan juga teori pengurusan dari sudut barat. Okey. So sebenarnya amalan pengurusan yang diamalkan oleh pengurusan pada hari ini kan adalah hasil sumbangan daripada pemikir pengurusan pada masa lalu. Maksudnya tokoh-tokoh sentiasa berbincang, berfikir macam mana untuk meningkatkan pengeluaran, okey, hasil keluaran pasaran supaya dan meningkatkan lagi kecekapan pekerja lah. So sebab tu teori pengurusan sentiasa upgrade supaya kita ni sentiasa cekap lah dalam pengeluaran. So sebab tu sekarang pun ada konsep apa pengurusan saintifik ataupun kos sains pengurusan. Sekarang ni kalau kita belajar ada dekat kos kat universiti ada sains pengurusan. Sebab sains pengurusan ni maksudnya dia ada kaedah yang saintifik lah dalam menguruskan sesuatu organisasi supaya benda tu lebih cekap lah, pengurusannya lebih cekap. Contohnya kalau pekerja, contoh seorang manusia ataupun seorang pekerja dia boleh bekerja 8 jam tu berapa banyak penghasilan yang dia boleh hasilkan. So dia ada kira-kira lah, okay, dalam ramai-ramai pekerja berapa banyak pengeluaran output boleh keluar dalam masa sehari. Okay, so semua pemikir ni akan sentiasa fikir macam mana nak tingkatkan lagi pengeluaran dan kecekapan. Okay, jadi teori ada banyak kan dan semakin berkembang. Jadi kita sebagai pengurus, okay, tak semestinya kita kena ikut semua teori yang ada, tapi kita boleh pilih lah mana teori yang kita rasa boleh meningkatkan keberkesanan organisasi kita. Okay, sebab setiap teori ada kelebihan dengan kekurangan sendiri. Okay, so kita pengurus tu boleh gabungkanlah apa-apa teori yang rasa sesuai. Okay. So kalau kamu tengok dekat mana-mana tempat pun dia akan ada konsep pengurusan. So kalau kau nampak pengurusan yang cantik, sebenarnya diikutlah konsep-konsep pengurusan. Contohnya dia belajar SWOT kan. Maksudnya dia tahu macam mana nak kira apa kelebihan syarikat, apa ancaman yang ada dalam syarikat. So syarikat yang baik adalah mereka menguruskan dengan cara yang baik lah. Okay. Kita tengok apa definisi pengurusan dari pandangan barat lah. Okay. Dari pandangan barat, menurut Pamela, okay, dia adalah proses mentadbir dan menyelaraskan sumber-sumber secara berkesan, cekap dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi. Itu definition. Ada banyak lah tokoh lagi. Ben Steve ni dia kata adalah proses perancangan, proses menyusun, memimpin dan mengawal yang merangkumi manusia, bahan, kewangan dan sumber maklumat dalam sekitar organisasi. So maksudnya kita bukan urus mesin je kan. Jadi kita kena urus juga manusia. Kita kena uruskan bahan yang kita ada. Okey, kewangan juga. Kalau kita gagal urus kewangan, syarikat lingkup. Okey, dan juga sumber maklumat. Apa maklumat yang kita dapat, macam mana kita uruskan. So filing kena cantik kan, maklumat tu macam mana kita salurkan. So kalau ada maklumat yang banyak pun, tapi kalau kita tak susun, dia akan jadi bersepah je lah, maklumat tu tinggal kosong lah. Okay. So James Stoner pula kata pengurusan ni adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi lain untuk mencapai apa yang dinyatakan sebagai matlamat organisasi lah. So kita nak capai matlamat organisasi. Okay. So sebenarnya ada banyak lagi definition lah. Tapi ni antaranya lah tokoh-tokoh yang mengkaji tentang pengurusan. Okay. So setiap organisasi tak kira sama ada mengamalkan sistem pengurusan Islam atau Barat, matlamat dia sebenarnya sama. Iaitu matlamat organisasi apa dia? Ialah keuntungan lah kan. Islam ke Barat ke, sebenarnya kita pentingkan untuk keuntungan. Buat apa kita nak organize satu syarikat kalau tak ada keuntungan kan. Jadi kita buat satu syarikat tu mestilah sebab nak ada keuntungan. Tapi cuma kita berbeza kalau dalam pengurusan Islam dalam satu sudutnya matlamat kita kena selari dengan tuntutan syariat lah. So apa yang organisasi buat kan mesti selari dengan tuntutan syariat, tak boleh ada rasuah. Sebab kalau nak kaya ataupun nak banyak untung,
Ada banyak kita boleh guna, kroni, kita boleh rasuah kan. Kita banyak konsep nepotism dan sebagainya. Okay. So ataupun riba ke, macam-macam konsep lagi kalau organisasi kalau tak jaga. So itulah bezanya kan, masing-masing bermatlamat untuk keuntungan, tetapi semua kena mesti mengikut tuntutan syariat. Itulah beza antara pengurusan Islam dan pengurusan Barat. Okay. So kalau dalam pengurusan Islam ni, matlamat organisasi dia kena ikut undang-undang Islam. Okay. Dari sudut falsafat, ekonomi, undang-undang, sosial kan. Sebenarnya undang-undang Islam ni dah cantik lah, dia dah ada semua. Okay. Contoh apa konsep kalau faraid, kan dia ada semualah undang-undang dalam tu. Okay. Kita juga ada contoh pimpinan teladan adalah Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rashidin. Mereka dah menunjukkan contoh organisasi yang baik. Okay, so nanti kita tengok lagi lah. Seterusnya, apa itu asas pengurusan Barat? Okay, dia ada 5. Kalau kamu tengok dalam buku ni, kamu boleh baca lah. Yang pertama, ramalan. Okay, dalam asas pengurusan Barat dia ada ramalan, pengorganisasian, pimpinan, pengawalan dan perancangan bertindak. Okay, dalam ramalan ni adalah pengurusan perlu cakna supaya mampu buat ramalan tentang hal akan datang. Supaya segala ramalan ada persediaan jangka masa, sebab dan juga akibat. Maksudnya kita kena buat ramalan lah 5 tahun akan datang jadi apa, 10 tahun akan datang adakah company kita ni boleh survive lagi. Sebab kita akan sentiasa mengkaji. Sebab kalau kita tak ada plan, kita tak boleh nak survive lah kan. So kita kena ada jangka masa. So kena meramal 5 tahun akan datang macam mana kan. So kita dah plan lah. So terusnya pengorganisasian, mengukuhkan organisasi lah. Itu mesti kena susun, kena struktur, kena agihkan sumber dan serahkan juga kuasa kepada yang layak. Jadi memilih menyerahkan sesuatu benda, tugas ni kena pilih orang yang sebetulnya. Okay. Organisasi kena tersusun, seterusnya pimpinan juga orang yang buat keputusan. Okey, mereka perlu meningkatkan motivasi pekerja. Pimpinan penting juga sebab pimpinan ni dia kena memberi penghargaan pada pekerja, dia yang menggalakkan pekerja, dia yang beri arahan kan. Jadi dia pun kena ada pilih pekerja yang tepat dan bangunkan latihan untuk kena ada pekerja berhak dapat satu latihan. Latihan ni macam pergi training, pergi kuliah ataupun kursus-kursus untuk jadi lebih cekap. Kan? Contoh kursus kesetiausahaan, semua kena hantar pekerja ni untuk mereka ni belajar lah. Okay? Seterusnya pengawalan. Mekanisme untuk menjaga perkhidmatan cemerlang dan pengurusan untuk mencapai kualiti yang baik. Mengawal mutu perkhidmatan dan pengeluaran barang supaya capai standard. Dia kena ada kawalan lah. Sebab kita kena tengok kualiti barang kita. Bukan kita buat banyak-banyak tapi kita langsung tak kawal. Kan, dari sudut dia punya produk, kualiti dia, standard tu capai tak. Okay. Seterusnya perancangan bertindak perlu ada kan, sistematik. Perancangan nak urus perancangan yang pendek, jangka panjang. Okay. Okay, sarjana di dalam pengurusan Barat ni saya rujuk buku juga ni. Okay, so nak takut adalah sebab nota ni ringkas. Nota slide ni ringkas. Saya tengok juga buku lah apa yang boleh masukkan sekali dalam ni. Okay. Nak banyak memang kena tengok dalam buku lah. Okay. So sarjana Barat dan teori yang dihasilkan antaranya ada ramai ni. So nanti dalam bab 2 memang kita akan tengok satu-satu. Antaranya Frederick Winslow Taylor, dia perkenalkan prinsip pengurusan saintifik. Henry Fayol, dia perkenalkan 14 prinsip pengurusan. Max Weber, dia kenalkan prinsip birokrasi. Maksudnya ada susunan arahan. Birokrasi yang terjadi hari ni sebab ada Max Weber lah yang buat. Kan? Maksudnya bila kita nak buat sesuatu arahan tu kita kena ada birokrasi lah. Tak boleh main redah je kan. Okay. Frank dan Lillian Gilbert dia menganalisa pergerakan pekerja dengan masa. So dia kajilah macam mana dia nak cari penyelesaian terhadap pergerakan yang tak perlu. Maksudnya macam mana nak jimatkan tenaga pekerja tu, okay? Supaya penghasilan maksimum tapi pekerja tak letih sangat. Okay? Henry Lawrence Gunn pula dia kaji tentang konsep hubungan pekerja. Maksudnya pekerja ni patut kita jagalah kan. So kena ada ahli organisasi, kena ada ilmu pengurusan dan kita kena
Dia perkenalkan juga sistem bonus kepada pekerja. So kena menjaga hubungan dengan pekerja. So juga dia perkenalkan carta GAN. Carta GAN ni macam carta GAN ni macam kalau kamu buat satu projek, dia kata kita kena letak carta ni supaya kita capai. Okay. Mary Parker Foley pula adalah konsep pengurusan. Dia perkenalkan tentang authority should go with knowledge. So dia kata satu kuasa ni kena ada bergerak dengan ilmu, sama ada atas ke bawah, bawah ke atas. So sama-sama lah kan. Dia mementingkan orang atas dengan orang bawah kena sama-sama ada ilmu kan. Okay. Seterusnya Hugo Munsterberg, dia kenalkan juga konsep pengurusan saintifik, dan Elton Meyer dia kajian Houghton. Tak apa, nanti kita tengok dalam bab 2. Okay. Okay, kita tengok apa teori pengurusan Islam. Sekejap Okay. Dari sudut teori pengurusan dari pandangan Islam. Apa itu definisinya? Pengurusan dari pandangan Islam ni pengurusan Islam kita tak semestinya kita kena tolak bulat-bulat apa yang perspektif barat kan, tapi apa perspektif moden, tapi sebenarnya kita kena selari kan macam mana kita nak bagi acuan Islam ni dia tak ada, dia masih mengikut lah kan kemajuan yang ada sekarang. Okay, so sebenarnya tak susah pun kan, kita hanya ikut ikut syarak. Okay, takrif pengurusan dari perspektif Islam adalah mereka mengatakan takrifan pengurusan adalah proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi pengurusan secara fitrah melalui dan bersama dengan orang lain secara syura dalam usaha untuk mencapai objektif kerja secara berkesan dan menggunakan sumber-sumber organisasi dengan cekap dan adil dalam sekitar yang dinamik dan sentiasa berubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai al-falah di dunia dan di akhirat. Okay. Okay. Ni tadi kan definition tentang pengurusan Islam. Okay. Ada banyaklah definisi daripada Islam ni. Tadi yang saya sebut ni lah dia. Okay, untuk kita melakukan kerja tu fungsi mengikut pengurusan secara fitrah kan. So buat dengan secara syura, lepas tu mengikut objektif secara kesan dan akhirnya untuk mencapai al-falah berjaya, tapi ayat tu di dunia dan juga di akhirat. Pengurusan juga sebagai satu kajian ilmiah terhadap bakat dan kebolehan serta kemahiran seseorang menjadi pengurus. Ni menurut Ahmad Ibrahim. Muhammad Al-Burai pula kata proses mendapat dan mencantumkan sumber-sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi. Sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan kan. Maksudnya kita uruskanlah supaya kita capai matlamat. Okay. Jadi perkhidmatan yang berkualiti, jika sistem pengurusan organisasi ikut syariat Islam, sebenarnya mudah untuk pekerja dalam sebuah organisasi menghasilkan kerja yang berkualiti dan efektif. Okey. Okey, matlamat pengurusan Islam berlandaskan maqasid syariah adalah ada 5. Okey. So maqasid syariah ni apa dia? Adalah dia memelihara segala nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia kan. So semua benda kadang kita kena rujuk maqasid syariah ni. Okey. So yang kita tahu maqasid syariah ada 5, menjaga akidah kan, menjaga harta, melindungi nyawa, melindungi akal dan juga menjaga keturunan. Okey. Okey, apa maksud menjaga akidah kan? Maksudnya akidah ni kita punya kepercayaan lah kan. Okey. So kita kena jaga kepercayaan ataupun keimanan kepada Allah yang Maha Satu, Allah atau yang Maha Esa lah kan. So akidah tu adalah kepercayaan ataupun keyakinan kita. Jika kita terpesong akidah, maka kita sepatutnya kembali ke pangkal jalan. So akidah tu benda yang paling penting dalam orang Islam lah kan.
So kalau kita dah tersalah, benda tu kita kena patah balik. Okay. So yang kedua, menjaga harta kan. Harta sumber rezeki kita lah kan. Untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita beribadah pun kena ada harta. Okay. So harta tu penting lah, kita kena jaga. Okay. Seterusnya, jadi tak salah lah kita mencari harta sebenarnya kan. Dah harta kita bila ada, kita kena jaga. Okay. Melindungi nyawa. Nyawa tu penting. Tanpa nyawa manusia telah dianggap matilah. Nyawa ni amanah Allah. Jadi jika Allah mencabut nyawa seorang, akan hilanglah nyawa seorang tu kan. Jadi yang tinggal hanya amal ibadah dia. So kita kena melindungi nyawa. So kalau kerja tu bukan kerja, kita kena tengoklah pengurusan Islam. Apa yang kita buat kena melindungi nyawa pekerja kan. Kena menjaga akidah pekerja. Jangan sampai benda tu terpesong. Okay. Melindungi akal juga kan. Akal kita kena kita lindungi, sebab tanpa akal manusia ni adalah manusia yang bodoh lah kan. Sebenarnya akal inilah yang bezakan kita antara manusia dan juga haiwan. Okay. So akal ni kena dipelihara. So jangan kerja yang boleh merosakkan akal. Contohnya minum arak ke, kerja-kerja yang kotor kan, yang melibatkan dadah kan, dia merosakkan akal. So benda-benda tu tak sepatutnya lah. Okay. Seterusnya menjaga keturunan. Okay, pengurusan yang kita uruskan ni kenalah menjaga keturunan, nama baik keluarga. Okay, keturunan ni penting dalam Islam. Okay, sebab benda tu ada nasab. Nanti kalau ada anak, kalau kita tak jaga nasab tu nanti susah lah. Okay, so dalam matlamat pengurusan Islam mesti kita ikut maqasid syariah. Ni semua ni adalah. Okay, seterusnya asas, ni saya secara ringkas je lah slide ni. Okay, asas pengurusan dalam Islam. Kita ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Okay, tauhid uluhiyah adalah yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, dicintai, dipatuhi secara mutlak. Okay, pekerja dan majikan yang mengenal Allah secara zahir ni dia berusaha untuk pastikan operasi syarikat tu selari dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah lah kan. Sebab kita yakin. Jadi bila kita yakin Allah ni kita kena sembah, kena ikut kan. Jadi kita kena ikut jugalah operation kita supaya tak ada benda yang melanggar syariat. Kita tak buat rasuah, kita tak buat benda-benda yang Allah larang. Okay. Dalam tauhid rububiyah juga, apa maksudlah tauhid rububiyah? Allah yang mencipta, yang mentadbir, mengurus, memiliki dan menguasai alam. Jadi tiada kuasa yang lain yang menyamai dengan kekuasaan Allah. Jadi bila kita yakin macam tu, pekerja dan majikan akan letakkan diri kita ni sebagai pemegang amanah terhadap harta dan organisasi. Okay, jadi kita kena jaga betul-betul lah, kita kena amanah sebab kita dipilih kan. Jadi kita kena urus dengan baik lah. Okay. Kekuatan kita juga tertakluk pada kekuasaan Allah. Allah yang akan gagalkan atau menjayakan perancangan yang dibuat. Okay. Seterusnya tauhid asma wa sifat, yakin bahawa Allah tu tunggal yang memiliki semua sifat sempurna. Sebenarnya tak ada sifat Allah yang sama dengan sifat yang manusia ni lah. Okay. So pekerja dan majikan yang kenal pada Allah, tahu bahawa Allah ada segala sifat kesempurnaan, jadi kekuatan lah kepada kita untuk laksanakan tugas yang sempurna. Sebab Allah tu memiliki semua yang terbaik. So kita jadi bersemangat untuk buat secara baik lah kan. Semua nak buat dengan baik sepatutnya lah. Okay, sebab kita yakin dengan tauhid asma wa sifat. Okay. Dalam buku juga ada sebut, ni tak ada dalam slide penghayatan tauhid dalam Islam sebenarnya. Okay. Dia ada 6 kesan utama kepada minda, sikap dan perlakuan seorang Muslim. Okay, so kalau orang yang ikut betul-betul tauhid ni, okay, dia akan jadi individu Muslim yang bersifat terbuka, kan, tidak jumud dan sempit pemikiran dia. Okay, dia akan, kalau dari sudut pengurusan, dia pekerja yang amanah, cekap, berdisiplin. Apa lagi? Manusia juga diamanahkan untuk wujudkan masyarakat yang saksama, sejahtera dan aman.
Okay, jadi bila konsep tauhid tu dah ada dalam diri dia, so tidak tanduk dia semuanya akan dikuasai oleh rasa takwa kepada Allah. Okay. Seterusnya konsep tauhid boleh melahirkan insan yang ada self respect. Ni kesan-kesan dia lah. Ada 6 kesan. Kita boleh rujuk buku konsep tauhid akan melahirkan insan yang ada self respect, yang keyakinan diri dan self esteem yang tinggi lah. Okay. Sebab dia yakin Allah je yang ada kuasa, boleh bagi faedah, boleh bagi ganjaran kan. Jadi kalau kadang kita kerja penat-penat, sebenarnya kita tahu yang Allah yang boleh balas kan. Kadang-kadang manusia mungkin tak menghargai kita kan, tak beri setimpal ganjaran, tak beri pujian. Tapi kita yakinlah kan Allah yang akan bagi faedahnya. Okay, walaupun mungkin tak ada dalam masyarakat kita. Dalam organisasi individu ini pun juga berani mengatakan satu hak yang benar kan, hak dan yang benar walaupun boleh menjejaskan kedudukan dia kan. Jadi namun kalau kita nak tegur ketua, kalau ada benda yang salah, kita kena tegur secara alhamdulillah berhikmah. Okey, semangat tauhid juga menjana insan yang rendah diri dan tawaduk. So kita rendah diri lah, kita bukan belagak kan. Kita ada syarikat besar pun kita percaya semua ni dengan kuasa Allah. Seterusnya pegangan konsep tauhid menjadikan seorang manusia tu orang yang soleh. So bila kita bekerja tu kita berani, okay? Dan kita soleh lah kan, kita tak takut menegakkan kebenaran. Seterusnya semangat tauhid akan bina insan yang ada kesabaran tinggi, keazaman dan kesungguhan. Orang yang percaya pada tauhid ni, yang yakin, so dia percaya kesungguhan mereka ni semua akan sebab mereka kena buat kan bersungguh-sungguh, sebab kita ni dilantik sebagai khalifah. So kita akan bersiasa bersemangat lah, dan kita nak capai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep tauhid yang last sekali membuatkan manusia ni patuh pada peraturan dan undang-undang lah sepatutnya. Okay, so sepatutnya kalau kita betul-betul ada konsep tauhid yang kuat, kita tak akan ponteng kerja, kita tak akan ambil barang syarikat, kita tak akan mengular waktu kerja kan. Maksudnya kita ikut peraturan. Kita yakin dengan Allah, kuasa Allah tu lah. Okay. So yang seterusnya, okay, ini adalah sarjana Islam dan teori yang dihasilkan. Okay, Nizam Al-Mu'atusi, Al-Ghazali, Al-Makrizi, Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Suyuti, Ibnu Al-Basam antaranya. So kalau kita tengok ni dia kitab-kitab pengurusan yang diorang dah ni diorang hasilkan adalah siasat nami. Ni awak bacalah kitab tentang pemerintahan negara, tingkah laku menteri. Maksudnya tokoh-tokoh Islam dahulu pun telah menulis banyak buku-buku tentang pengurusan. So pengurusan barat pun diorang ambil juga daripada sini. Okay, sebab mereka lebih awal. Okay, Al-Ghazali dia buat nasihat pada raja tentang Ihya Ulumuddin kan. So tengoklah kitab-kitab tentang percukaian tu. Bidang kajian Nizam Al-Mulk ni kebajikan, pentadbiran, pengurusan negara, tanggungjawab pemerintah. Okay, produktiviti, kualiti dan perancangan awam. Al-Ghazali pula tentang falsafah ilmu pengetahuan, politik kan. So kalau kita tengok pengurusan ni sangat penting lah, sebab ramai orang menulis. Sebab apa? Bayangkan pengurusan ada dalam keluarga kita pun kena ada pengurusan kan. Kewangan keluarga pun kena ada pengurusan. Syarikat ada pengurusan. Akademik kena ada pengurusan kan. Semua pengurusan tu penting. Pengurusan ni, politik ni termasuklah pengurusan kan. Okay. So sebab tu kita cerita. So kalau isu politik sekarang, pemerintahan negara semua kena ada pengurusan. Okay. Pengurusan yang baik. Okay, ni kita ambil contoh satu lah, contoh pengurusan Islam, iaitu konsep pengurusan tabung haji. Okay, dia ada konsep perancangan, penyusunan, kepimpinan dan pengawasan. Okay. Okay, ni sebab kita nak ambil satu contoh ni, jadi diletakkanlah kat sini kan. So konsep yang ada perancangan dalam Islam dipanggil konsepnya taktib. Kalau dalam seterusnya penyusunan dipanggil tanzim kan. So satu perancangan kita kena adalah visi misi kan. Tabung haji pun dia ada visi misi objektif dia. So kalau kamu rujuk buku nanti kamu boleh tengok lah. Tabung haji dia ada visi misi korporat dia, apa dia, tonggak kejayaan ekonomi ummah kan. Misi dia pun ada. Okay, ni nanti awak terujuk buku penyusunan, okay,
Mak. Okay, set. Penyusunan ni macam tanzim ni disusunlah jabatan-jabatan. Sebab kita tak boleh nak campur sekali arahan sama-sama. So kita kena susun elok-elok, semua jabatan kena ada fungsi yang sistematik dan teratur. Supaya cekap lah kan, maksudnya ada ketua-ketua di setiap bahagian. Sebab tu nanti kalau kamu tengok carta organisasi yang kamu buat nanti, kamu akan nampak ada jabatan apa. Sebab tu saya suka kamu mencari carta organisasi syarikat. Sebabnya kalau kita nak tahulah ada jabatan apa. Okay. Itu lebih baiklah kalau kamu dapat. Okay. So kalau dalam tabung haji ada khidmat deposit, operasi, sumber manusia, pelaburan, kewangan, perkhidmatan korporat hartanah, teknologi maklumat, jabatan haji. So dia pecah tu dah baik dah, sebab tu pengurusan diorang antara pengurusan Islam yang baik lah. Okay. Walaupun kita tak nafikanlah ada isu-isu juga tentang tabung haji ni kan. Okay. Seterusnya, carta ahli tu nanti awak boleh tengok carta ahli tabung haji dalam buku. Seterusnya tentang kepimpinan. Kiadah ni benda yang sangat penting. Okay. Jenis-jenis kuasa pemimpin. Okay. Mungkin awak tak ada buku lagi Okay. Kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa kepakaran dan kuasa rujukan. Okay. Kuasa sah ni adalah kuasa, satu punca kuasa yang kita perolehi daripada pemimpin melalui sumber jawatan yang dimiliki atau diiktiraf oleh organisasi. So kuasa sah ni sebenarnya bila kita dapat satu jawatan tu sebenarnya kita layak lah kan. Sebab kita dapat daripada taraf jawatan tu. So semakin tinggi jawatan semakin besarlah kuasa sah dia. So kuasa sah ni adalah orang yang memang ada jawatan. Okay. So kalau dia ni pengarah, tu memang jawatan dia lah kan. Kuasa sah dia lah. Okay, so kuasa sah ini boleh membolehkan seorang ketua bagi arahan untuk pengaruhi tindakan pekerja. Tapi ketua kena juga ikut polisi kan, tak boleh ikut suka-suka je bagi arahan kan. Kena ada bersandarkan peraturan yang betul lah. Kuasa sah adalah kuasa yang diperolehi daripada jawatan yang kita ada. Itu maksud kuasa sah. Okay, seterusnya kita ada kuasa ganjaran pula. Kuasa ganjaran adalah bentuk peneguhan, boleh melibatkan semua bentuk kewangan, okay, ataupun perkhidmatan yang kita dapat daripada faedah-faedah kan, faedah yang diterima, contoh allowance. Okay. Ganjaran adalah boleh diterima kepada pekerja hasil daripada prestasi lah. Biasanya orang nak menilai sesuatu dia akan tengok daripada KPI. Pernah dengar KPI? Key Performance Index. Okay, so ketua dah ada KPI-nya. So bila dia check orang ni ada KPI yang baik. Jadi dia bagilah ganjaran. So kuasa ganjaran ni diperoleh melalui bayaran bonus lah. Kan kita bagi macam melang ke, kita bagi hadiah pergi haji ke. Okay, tu kuasa ganjaran lah yang diterima dia berbentuk kewangan atau pulangan faedah. Kuasa kepakaran adalah seorang pekerja lain, dia iktiraf seseorang itu mempunyai kebolehan tentang pengetahuan dalam bidang tertentu dan kemahiran yang mampu menyelesaikan satu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kumpulan tersebut. Okay, so kuasa kepakaran ni maksudnya kita iktiraf orang yang ada kebolehan dan kemahiran yang tertentu. Okay, so kuasa kepakaran ni bergantung pada orang yang memang pakar lah. Yang dia memang ada kepakaran. Okay, so kita pun iktiraf orang tersebut. Contohnya mekanik. Okay, dia ada kepakaran. Kalau orang bagi IT, kita beri pada dia kepakaran tu kan. Maksudnya kita bukan semua orang ada kuasa kepakaran tertentu kan. Maksudnya kalau orang IT lah. Okay. Kuasa rujukan pula adalah tempat pemimpin tu menjadi rujukan kan. Pengaruhi orang lain. Kadang-kadang dia bukannya orang yang betul jawatan tu, tapi dia boleh jadi rujukan. Contohnya bahagian agama. Okay. Ulama, okay. Ataupun ketua-ketua. Biasanya ketua-ketua ni kita jadikan rujukan sebab dia boleh mendengar dan dia boleh mendorong pekerja. Okay, so itu antara dalam kepimpinan dia perlu adalah kuasa-kuasa ni. Kepimpinan yang baik dia kena adalah kuasa sah, kuasa ganjaran, kuasa kepakaran, kuasa rujukan. Yang last sekali adalah pengawasan. Okay, kenapa nak pengawasan? Sebab kita nak lahirkan anggota yang komited dan cemerlang. Okay,
So jenis pengawasan ada penugasan autoriti, lini dan staf, jangkauan kawalan dan juga rantaian arahan. Okey. Penugasan autoriti ni maksudnya kita bagi autoriti tu kita pecah-pecah kepada ketua bahagian. Tu antaranya kita tugaskan kepada autoriti. Sebab tu jabatan kita bukan bergantung pada semua pada pengarah. Tapi kita ada bagi pada autoriti tu, kita pecah pula kepada ketua jabatan ni. Okey. Kita melibatkan pengagihan tanggungjawab. Itulah bentuk-bentuk pengawasan yang boleh kita buat supaya syarikat tu sistematik. Lini dan staf pula adalah kita tugas yang dilaksanakan untuk lini ni maksudnya orang yang bertugas. Okey, staf lini ni maksudnya tugas yang berkaitan dengan pencapaian matlamat. Salah. Staf adalah tugas yang tak langsung, yang berkait secara tak langsung dengan pencapaian matlamat. So, diorang ni ada kaitan lah. Lini ni biasanya pentadbir, staf adalah orang yang melaksanakan. So, kena ada lini dan staf. Okey. Seterusnya jangkauan kawalan. Bilangan pekerja bawah-bawah satu bilangan staf, bilangan pekerja tu kena ada di bawah kawalan ketua. Itulah cara kita nak mengawal orang bawah kita lah. Okey. Seterusnya rantaian arahan pun kena ada lah. Okey. So rantaian ni apa hierarki dia. So arahan ni akan datang dari mana, lepas tu dia pergi kepada mana. So supaya arahan tu cantik lah. Okey. So habis dah bab 1. So bab 1 ni nota dia sangat ringkas. Cuma awak kena bacalah dalam buku sebab poin dia tak banyak sangat. So nanti boleh baca dalam buku. Okey, seterusnya sekejap. Okey, baiklah kita habis. So, link kehadiran saya tak bagi yang ni, tapi saya akan bagi link Google Form untuk kamu jawab soalan. Okey. So, bila kamu jawab soalan, saya anggap kamu hadir lah. So, kamu kena jawab dengan betul. Okey. Tu sajalah. Okey. So, soalan yang saya bagi tu sila jawab dengan betul, baru saya anggap kamu hadir betul-betul faham lah. Jadi, kena dengar betul-betul slide ni lah. Okey. Soalan pun ringkas je. Okey. So, pastikan awak dengar betul-betul dan jawab Google Form tersebut. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.